Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam go to impossible. Okey, baik rakan-rakan, selamat berjumpa lagi dalam episod pengulangan. Marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab. Sebelum itu kita doalah dulu ya. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ramai juga rakan-rakan yang mengikuti muzakarah pengulangan kita pada malam ini. Ingatkan macam sepertinya tidak ada orang. Tapi rupanya ramai yang menyemak. Okey, baik. Jadi kita sambunglah Kita sambung lebih kurang, ini lebih kepada pengulangan lah. Sekali tidak cukup. Sekali tidak cukup untuk mengulang, untuk membantu lagi. Untuk membantu rakan-rakan memperolehi apa yang patut difahamkan dengan pengenalan asas TBST melalui asas laut tenang ini. Begitu. Seperti mana yang rakan-rakan sedia maklum, apabila kita berada di peringkat asasnya, mengenal laut tenang, seperti mana yang telah saya khabarkan semalam, okey? Untuk menerangkan asas ini, dan apabila rakan-rakan yang baru telah pun tahu apa yang diterangkan mengenai laut tenang ini, apa mesej yang saya cuba sampaikan. Apabila kita berada di asas ini bukan lagi untuk kita trade di live market. Ini hanya untuk asas, bukan lagi trade di live market. Begitu. Kerana sekiranya kita ingin trade di live market, ia memerlukan banyak gabungan. Ini hanyalah asas sahaja, dan saya amat tekankan supaya kefahaman ini rakan-rakan perlu fahamkan dulu tentang fungsi laut tenang ini. Walaupun apa yang saya tunjukkan nanti membuka minda rakan-rakan, tapi semuanya dengan sebab-sebab yang tertentu. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, laut tenang ini sangat penting. Sangat penting untuk kita kita kuasai. Sekiranya kita kuasai, laut tenang ini banyak digunakan. Kita banyak menggunakan laut tenang dalam trik kefahaman. Kerana trik kefahaman banyak terkandung laut tenang di dalamnya. Jadi kita perlu faham dulu, laut tenang ni bagaimana. Dalam bentuk market HSJ juga ada laut tenang.
Bagaimana kita nak menghuraikan laut tenang tu, kefahaman tu bermula daripada sini. Begitu. Jadi jangan tinggalkan falsafah. Kita melihat laut tenang ini dengan falsafah yang mana telah saya perkatakan semalam. Falsafahnya dari candle besar-besar kepada candle mengecil-mengecil. Itu ayat bahasa pasar lah. Kalau ayat bahasa yang comel, bahasa mengikut bahasa buku, daripada candle besar ke candle kecil. Begitu. Okey? Baik. So, kita perlu jadikan falsafah itu seiringkan dengan minda kita, seiringkan dengan mata kita untuk kita mengesan seawal mungkin laut tenang. Begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada rakan-rakan yang baru, terlampau ramai yang bertanya, volume berapa? Bila kita bercakap tentang laut tenang ini, ada rakan-rakan mengatakan volume bawah 20 pips. Ada rakan-rakan kata volume bawah 3 pips. Okey, ada rakan-rakan mengatakan volume atas 10 pips. Macam-macam pendapat. Tapi apa yang dijelaskan oleh Adik Din dalam muzakarah Goti 1 sebelum ini yang bermula daripada awal tahun, Adik Din tidak menetapkan saiz. Jadi pada rakan-rakan yang baru, sekiranya ada berfikiran dalam kepala, berfikiran di dalam minda tentang berapa saiz laut tenang, saya fikir, saya nasihatkan, lupakan, abaikan tentang saiz laut tenang. Kerana kita melihat laut tenang ini dengan falsafah dari candle besar ke candle mengecil. Begitu. Mengapa kita tidak guna pakai volume untuk menerangkan laut tenang? Mengapa? Mengapa kita tidak pakai volume? Kerana volume di dalam forex market ini berubah-ubah. Ada kalanya dalam masa-masa yang tertentu volumenya besar. Ada kalanya dalam masa-masa tertentu volumenya sederhana. Ada kalanya dalam masa-masa tertentu volumenya kecil. Jadi kita tidak dapat ataupun kita tidak sesuai. Kita tidak sesuai menetapkan saiz laut tenang. Begitu. Dulu ialah waktu trade bank. Ingat tak waktu trade bank? Masa trade bank, dalam kerangka kerja trade bank, Adik Din ketika itu menetapkan di dalam kerangka kerja untuk candle bersaiz bank yang 30 pips ke atas, laut tenangnya mestilah 20 pips ke bawah. Manakala kalau dulu lagi candle bank yang bersaiz 42 pips ke atas, laut tenangnya atas 20 pips pun boleh. Begitu. Tetapi dengan sebab masa itu pun Adik Din sendiri pun telah berkata baru ini, telah menjelaskan kepada kita baru ini. Beliau dalam pengkajian meneliti. Masih lagi dalam meneliti. Sekiranya betul-betul kita faham apa yang dikatakan laut tenang, tidak perlu tunggu candle bersaiz bank pun tidak apa. Yang penting kita faham dari segi falsafahnya. Begitu.
Ingat ya, dulu masih lagi di dalam penelitian. Bukan bermakna dulu itu tidak valid. Bukan bermakna dulu itu kita tidak guna pakai. Dulu itu menjadi asas kepada kita. Menjadi asas dalam penelitian yang lebih advance. Begitu. Jadi sekarang ini, uh, cuba ingat balik EJ sebelum bulan 10, bulan 9, bulan 8, bulan 7. EJ dalam keadaan, EU pun dalam keadaan market kecil-kecil. Nak cari trade bank pun susah. Nak cari trade bank pun susah. Tidak ada candle bersaiz bank keluar 32 pips. 42 pips. Tapi laut tenang ada. Kemudian ada candle arah tu tidak cukup 30 pips. Tapi selepas itu candle-candle selepas itu mengikut. Jadi bukan bermakna candle yang bersaiz bank itu sebagai penetapan. Bukan bermakna laut tenang yang bersaiz 20 pips ke bawah itu sebagai penetapan. Jadi adik Din telah membuat keputusan. Kita perlu kenal laut tenang dengan cara menggunakan falsafah. Begitu. Jadi seperti mana yang telah saya jelaskan semalam, laut tenang yang cantik, laut tenang yang cantik, bagaimana bentuknya, yang ada 3 bentuk itu. Dia ada laut tenang merata, minimum 2 candle berlainan warna. Dia ada lagi laut tenang menaik, maksimum 2 candle sama warna. Dia ada lagi laut tenang menurun, maksimum 2 candle sama warna. Kesemua itu tidak ada saiz. Saya ulang, tidak ada saiz. Kerana kita mengenalnya melalui falsafah dari candle besar ke candle mengecil. Begitu. Jadi kita perlu perhatilah. Sebelum terbentuknya laut tenang itu, bentuk market di sebelumnya, besar-besar. Kita nampak. Bila besar-besar ni, kita nampak dah. Okey, tak apa, kita tunggu lagi. Tiba-tiba berubah pula menjadi mengecil-mengecil. Sudah kecil. Minda kita berbisik-bisik. Sudah kecil. Begini. Dah ada sama warna. Ini laut tenang menaik. Sama warna. Ini laut tenang menurun. Merata. Ini laut tenang merata. Tunggu candle yang keluar dari arah daripada zon laut tenang. Sama juga dengannya laut tenang menaik ataupun menurun tadi. Tunggu candle arah yang keluar daripada zon laut tenang. Begitu. Okey, baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, laut tenang ini ada laut tenang batal, okey. Ada laut tenang risiko, okey. Ada laut tenang yang valid. Okey, baik. Sebagaimana yang telah saya nyatakan semalam, laut tenang bagaimana bentuknya, bagaimana kita nak mengenal dia laut tenang, macam mana kita nak kenal dia menjadi arah kepada trend. Okey. Saya juga telah jelaskan hari semalam batalnya bagaimana. Okey. Jadi saya nak ulangkan lagi. Dan kebetulan tadi saya nampak, terima kasihlah terlebih dahulu kepada Abang Wawan. La ilaha illallah. Subhanallah.
Cantiknya kefahaman Abang Wawan itu. Abang Wawan telah pun menyimpan nota-nota tu. Nota-nota tu kalau dapat, scroll up balik, ambil nota-nota itu untuk dijadikan panduan. Sebagaimana validnya bagaimana, risikonya bagaimana, batalnya bagaimana. Tetapi dia ada yang tertinggal sedikit tu. Tapi tak apa. Nanti kita buat secara berfokus. Begitu. Baik. Saya telah pun pastekan kepada rakan-rakan. Okay. Screenshot tu berkenaan Laut Tenang. Okay. Tanda right tu. Nampak tak tanda right warna kuning? Tanda right warna kuning itu menunjukkan candle arah kepada trend yang keluar daripada zone body Laut Tenang. Zone body ni saya ulangkan, zone body di close ataupun di open yang paling atas antara zone tu. Okey, kalau ada 4 jumlahnya candle Laut Tenang itu, 4 biji candle Laut Tenang tu, cari open ataupun close dia yang paling atas ataupun yang paling bawah, tandakan sebagai zone. Lihat lukisan saya. Okey, saya nak ulaskan market Laut Tenang ni 2 bulan ke belakang lah ya. Kita mula daripada awal bulan September sehingga hari Jumaat baru ni. 2 bulan ni tak cukup banyak. Walaupun banyak Laut Tenang dalam tu, tapi dia tidak cukup banyak untuk minda kita. Untuk minda kita mengingat, perlu banyak lagi. Ibaratnya yang adik Din jelaskan, Akak Aira melukis zon A 10 tahun ke belakang. Okey, untuk dapatkan bentuk-bentuk yang betul-betul familiar, lekat di dalam minda. Begitu. Dapat membezakan yang mana cantik, yang mana kurang cantik, yang mana comel. Ada beza tu. Okey, baik. Cuba lihat market 9 September. 9 September saya ada buat pada screenshot itu. Okey. Market 9 September, saya memang sengaja kecilkan market tu supaya nampak pergerakan. Okey? Supaya nampak pergerakan. Kita tidak hanya melihat Laut Tenang ini pada satu hari yang besar. Tak. Saya letakkan dalam screenshot itu, saya nak biasakan mata rakan-rakan melihat graf MT4 dalam keadaan tak besar sangat, tak kecil sangat, sedang-sedang. Nampak 3 hari ke belakang, 2 hari ke belakang. Nampak begitu supaya kita biasakan dalam melihat begitu. Okey, baik. Kita lihat 9 September. Okey. Ada Laut Tenang. Nampak tak pagi itu? Pagi tu pukul 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi. Nampak tak? Dia keluar daripada zone body Laut Tenang. Itu ada lagi belakang tu. Dia tak nampak. Saya saja tak nampak kan. Rakan-rakan boleh tengok dekat MT4 sendiri ya. Okey. Dia keluar daripada zone body Laut Tenang. Okey. Kemudian yang keluar itu ialah arah kepada trend. Okey. Saya tandakan right. Okey. Jadi apabila keluar tu, standby, nampak tak ada anak panah menghala ke atas. Anak panah menghala ke atas itu ialah untuk candle-candle yang boleh entry. Okey, nampak ya. Jadi nampak tak price itu dia naik. Dia naik. Nampak tak kalau kita perhati, kalau kita belajar trade kefahaman, kita nampak gabungan yang menyokong trade kefahaman yang menyokong gabungan itu menyokong trend buy.
Tapi saya tak mau ceritalah lagi trade kefahaman. Saya nak cuba nak khabarkan kepada rakan-rakan, ini ialah contoh laut tenang yang valid. Okey? Yang mana bila berlaku sahaja laut tenang itu, dia menjadi tonggak, menyokong arah kepada trend. Nampak tak dia naik, dia naik, dia naik. Nampak tak? Nampak tak ada rakan-rakan yang bertanya tu. Saya nampak, saya dengar dalam fikiran saya. Pada 9 September pada waktu US Open tu, pukul berapa tu? 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10 malam. Okay? Nampak tak 10 malam tu ada candle besar. Okay? Sebelum tu ada laut tenang. Kenapa tak entry pada jam 11 malam? Nampak tak? Saya tidak tandakan dia sebagai laut tenang yang valid, yang cantik. Dia masuk kategori risiko. Okey, sebab itu saya tak tandakan. Kerana dia masuk kategori risiko. Okey. Okey, cuba lihat. Laut candle jam 10 malam itu keluarnya besar daripada laut tenang. Jadi bila keluar besar daripada laut tenang itu, sekiranya melawan arah H1, dia jadi batal. Tapi saya tak mau cerita lagi. Jadi saya nak rakan-rakan fokus kepada laut tenang yang valid. Okey? Laut tenang yang valid. Yang mana fokus di sini, okey? Yang mana cuba fokuskan di sini dari segi laut tenang itu, okey, satu. Yang keduanya, cuba fokuskan laut tenang itu masanya berada di mana. Okey, kebanyakan dalam screenshot ini masanya berada di akhir US malam bawa ke waktu Tokyo Open. Hari esoknya. Nampak tak garisan hari itu? Nampak ya? Ada rakan-rakan yang baru dia mengatakan, oh itu bukan waktu US, itu waktu Disney tu. Itu waktu Australia tu, apa hujung-hujung hari tu. Oh, minta maaf rakan-rakan. Kita nak memudahkan minda kita dalam TBST ni, kita terus bahagikan 3 saja. Di dalam satu hari ada Tokyo Open, London Open, ada US Open. Okey, mudah. Dalam 3 masa tu kita mudah mengkategorikan. Daripada masa-masa itu, barulah kita pecahkan anak-anak dia. Ada waktu reversal, itu menyebabkan lagi pening. Tapi tak apa. Letak dulu 3 masa, okey, dalam satu hari. Dan cuba perhati. Yang nombor 2 yang saya nak perkatakan, laut tenang masanya berada di mana? Okey, masanya berada di mana? Biasanya nampak tak yang valid ini berada di waktu Tokyo. Okey, akhir US malam membawa ke waktu Tokyo. Okey. Yang ketiganya, saya nak bawa rakan-rakan mengenal laut tenang yang valid ini apabila berlakunya market repair. Cuba perhati, pada 10 September tu dalam screenshot tu, saya ada screenshot kan. Okey. Nampak tak price turun, dia buat laut tenang. Dia turun tu bukan terus turun. Dia turun tu turun merepair. Begitu. Dia turun merepair, dia buat laut tenang, dia buat candle arah tukar trend semula mengikut trend yang asal. Nampak tak? Okey, cuba perhati lagi 11 September. Laut tenang menaik. Laut tenang menaik. Okey, candle yang keluar daripada laut tenang menaik itu adalah valid. Dia menyokong market repair yang berlaku di waktu Tokyo. Nampak Tokyo 11 September. Baik. Jadi nampak tak? Saya bawa dulu rakan-rakan
mengenali laut tenang ini, yang pertamanya saya ulang dengan bentuk laut tenang itu sendiri. Yang keduanya dari segi masa dia berlaku, dan yang ketiganya pada market repair. Baik, mudah je rakan-rakan. Saya bawa 3 ini saja dahulu. Market repair yang sebetulnya Adik Din akan menerangkan selepas saya habis menunjukkan kepada rakan-rakan HHT nanti. Sekarang ni asas. Lepas tu kita terus masuk HH1. Lepas tu kita masuk HHJ. Lepas tu kita masuk HHT. Itu makan masa bulan tu. Nanti selepas tu Abang Z pula. Beberapa bulan lepas tu baru Adik Din yang akan menerangkan secara detail tentang market repair. Begitu. Jadi pada malam ini saya bukan nak terangkan kepada rakan-rakan tentang market repair. Saya nak terangkan kedudukan laut tenang itu yang berada di market repair. Kemudian di masa yang cantik Tokyo Open. Okey? Kemudian dengan bentuknya itu. Nampak tak? Jadi ada juga rakan-rakan saya dengar juga yang bertanya di dalam minda tu. Macam mana semuanya arah ni ke atas? Tak ada pun arah yang ke bawah. Padahal laut tenang yang arah ke bawah tu ada tu. Tapi kenapa tak tandakan laut tenang itu? Oh, pandai betul rakan-rakan yang bertanya dalam minda ni. Sebab apa saya pun dulu bertanya macam itu. Saya dulu pun bertanya seperti itu. Okey. Jadi ini baru screenshot yang pertama. Kita lihat dulu bagaimana laut tenang ini menyokong pergerakan buy. Sebenarnya rakan-rakan, kita sebelum kita trade ni, kita dah tahu arah. Saya cakap kepada rakan-rakan yang baru terus terang saya katakan, mengapa kita hanya follow buy? Sebenarnya kita dah tahu market ni arah buy. Cuma kita nak cari paling low untuk buy. Begitu. Kita nak cari tempat laut tenang merata, kemudian ada arah untuk trend menyokong arah buy. Kita dah tahu dah sebenarnya. Sebab itu apabila laut tenang yang sell itu saya tidak tandakan kerana dia tidak menyokong trend buy. Adalah caranya untuk kenal trend buy, arah untuk buy. Begitu. Adalah caranya. Jadi bila kita dah kenal ni, sebenarnya kita dah tahu. Pada 10 September tu, okey? Pada 10 September tu, kita dah tahu dah 11 September, 12 September tu kita nak trade ke mana. Kita dah tahu 11 September, 12 September pun kita akan buy. Kita tidak akan sell selagi tidak ada ... Saya tak nak cerita lagi. Okey? Boleh faham ya rakan-rakan? Cuba lihat laut tenang itu menyokong yang saya tandakan. 9 September di waktu Tokyo. Okey? Dia buat laut tenang, ada arah ke atas. Okey? Kemudian kita boleh entry. Nampak tak? Cuba perhati pada 10 September. Pada waktu Tokyo itu, laut tenang itu lama tu. Nampak tak? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Okey? 6 jam laut tenang. Ini kita tak tanda pot lagi ni. Tapi tak apa. Kita nak kenal laut tenang. Jangan pening-pening. Fokus laut tenang yang saya nak bawakan kepada rakan-rakan tadi 3 tadi saja. Iaitu bentuknya, iaitu masa dia berlaku, kemudian kedudukannya selepas market repair. Nampak tak? 10 September
Waktu Tokyo pagi tu dia keluar arah trend ke atas, sambung perjalanan trend semalamnya 9 September pada jam 9 pagi. Okey, 9 pagi. Okey, nampak ya. Okey, kemudian nak entry jam 10 pagi tu pun dah boleh. Tapi kalau untuk confirm, tengok semula jam 10 pagi. 10 pagi tu open dia tu mas close je jam close je jam 10 pagi tu, open jam 11 pagi tu. Open jam 11 pagi tu stay lagi menunjukkan support laut tenang itu sangat valid. Kerana dia 6 jam. Barulah entry di situ. Begitu. Okey. Nampak tak anak panah ke atas tu untuk entry. Okey. Sekali market menaik lagi 10 Oktober sampai waktu London. Okey. Kemudian dia turun semula. Dia buat isyarat market repair. Saya tak mau cerita lagi. Kemudian dia buat laut tenang. Dia buat lagi arah trend sambung semula ke atas. Saya ada tanda right tu. Nampak tak? Anak panah tu tempat untuk entry. Okey? Nampak ya? Okey. Cuba lihat lagi 11 September. Nampak tak? Pagi tu ada laut tenang. Okey? Ada laut tenang pagi tu. Pukul 5, 6, 7. Nampak tak? 5, tapi saya tidak tandakan di situ 11 September Saya tidak tandakan situ 8 pagi keluar arah sell. Okey, 9 pagi market terus besar ke bawah tu. Tapi kenapa? Nampak tak selepas itu dia terus follow balik arah ke atas. Kerana kita dah tahu market ni memang nak pergi ke buy. Mesti ada lagi rakan-rakan yang bertanya. Saya macam terdengar-dengar je dalam fikiran tu. Macam mana nak tahu market ni nak buy, nak sell? Tak apa, sabar. Itu pertanyaan tu sebenarnya sekadar hendak tahu. Itu bukan latihan. Sekarang ini saya menunjukkan latihan. Kita lihat satu persatu. Latihan minda kita supaya kita betul-betul ingat. Bila sekadar nak tahu ni dia tak lekat di dalam minda. Begitu. Okay, nampak tak 12 September. Akhir US 11 September membawa ke Tokyo. 12 September. Lihat laut tenangnya bagaimana. Kemudian disambung lagi. Saya buat anak panah tu tempat entry. Okey, nampak tak 12 September tu waktu London tu nampak tak dia merepair. Dia repair, kemudian dia buat lagi laut tenang. Keluar pula arah trend untuk sokong perjalanan trend yang asalnya buy. Kita masuk dekat doji tu, nampak tak? Rejection tu, nampak tak? Okey, baik. Jadi saya bawa lagi rakan-rakan ke screenshot yang seterusnya di 13 September ya rasanya. Ajak saya tengok. Okey. Teruskan di 15 September hari Isnin 15 September ni. Okey, cuba rakan-rakan lihat Nampak tak pagi tu untuk hari 15 September itu tidak ada untuk entry. Tidak ada untuk entry. Nampak tak? Kerana market ini membuat pot terlebih dahulu. Dan kita mencari arah untuk sambung perjalanan buy. Begitu. Kita mencari arah untuk sambung perjalanan buy. Cuba lihat apa di US ya. Pukul berapa tu 15 September. 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Okey, pukul 10 malam. Okey, US tu 10 malam ada candle besar buy. Okey, candle itu
keluarnya daripada laut tenang 5 jam. Nampak tak? Dia keluar daripada laut tenang 5 jam. Okey, ini ada tiketnya. Ini ada tiket-tiketnya, trik kefahamannya. Tapi saya tak mau cerita lagi. Saya nak rakan-rakan fahamkan mengapa dekat situ saya tidak tanda. Mengapa dekat situ saya tidak tanda. Okey, kerana sekiranya rakan-rakan perhati batalnya laut tenang ini apabila candle keluar besar. Tapi ini bukan batal, ni jadi risiko. Batal tu sekiranya kita tak follow arah trend yang besar lah, arah HH1. Ini jadi risiko. Risiko kenapa? Kenapa dia jadi risiko? Kalau dia bentuk begini melawan arah HH1, okey, bentuk begini. Okey, katakan arah HH1 sebelum ni sell, tiba-tiba jadi bentuk buy candle besar macam ni. Batal follow buy. Tapi yang berlaku sekarang ini, yang kita perhati, yang kita belajar tadi, kita lihat tadi, arah HH1-nya ialah buy. Tiba-tiba di 15 September ni, selepas market meripim membuat port ni, okey, dia buat candle besar yang keluar daripada zon body laut tenang. Dia tak batal ni. Dia jadi risiko. Okey? Dia jadi risiko. Kerana apa risiko? Risiko ni sama ada 50-50 pergi ataupun tak pergi. Untuk jam-jam yang kehadapan. Okey? Biasanya pada jam-jam yang terdekat lah. Tapi kita tetap tahu market ni tetap akan pergi ke arah buy. 16 September kita tahu market nak pergi ke buy. 17 September kita tahu market nak pergi ke buy. Okey. Sampai ke akhir US 7 September kita dah mula berhati-hati. Oh betul ke market nak pergi ke buy lagi? Ada tanda-tandanya tu. Nampak tak? Saya tak mau cerita lagi. Nampak tak 18 September dia naik semula, ada arah laut tenang tu yang saya tandakan tu. Okey. Kemudian jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di London Open. Okey, di London Open, kita dah mula berhati-hati. Betul tak market ni pergi nak tukar arah? Tapi rupanya tidak stay lagi menyambung perjalanan. Kita dah tahu, kita melihat isyarat-isyarat awal. Okey. Jadi saya ulangkan balik di 16 September. Cuba perhati. 16 September, nampak tak pagi tu pada jam 9.10 tu. Nampak tak? Jam 9, jam 10, nampak tak dia merata. Okey? Dia merata, kemudian dia keluar. Dia merata dua candle tu. Candle sell, candle buy. Kecil-kecil. Kemudian saya tandakan right, dia keluar buy tu. Kita tak trade lagi dia keluar buy tu. Okey, kita trade pada waktu dia keluar. Dah betul-betul keluar tu, buy pukul berapa isyarat buy tu? 8, 9, 10, 11 pagi, kita masuk jam 12. Okey, nampak tak pada jam 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu dia menurun. Nampak? 1 tu buy, 2 tu sell. Nampak tak? Dia menurun. Ada rakan-rakan yang bertanya, kenapa kita tahu dia, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu market ni buy ataupun sell dekat situ? Buatnya market tu terus sell, macam mana? Macam mana nanti? Macam mana kalau market tu terus sell? Dia bimbang. Bimbang yang bahaya. Bimbang ini menunjukkan tidak yakin. Bimbang ini menunjukkan dia bukan kefahaman. Masalah bimbang ni bukan masalah kefahaman. Masalah bimbang ni masalah membezakan.
Bimbang ini menunjukkan kita masih lagi tidak dapat membezakan yang mana lelaki dan perempuan. Yang mana motor dan basikal. Yang mana kerusi dan bangku. Begitu. Yang mana kucing dan anak harimau. Nampak tak? Dibimbang. Oh, seolah-olah perumpamaannya begitu. Oh, mengapa? Mengapa? Kalaulah aku masuk sel ni, kalaulah aku masuk buy ni dekat 16 September ni, tiba-tiba price pergi sel lagi, macam mana ni? Macam mana ni? Jadi rakan-rakan, kita bukan terus masuk dan kita tahu market ni akan ke buy. Kita bukan terus masuk, kita tunggu laut tenang dulu. Lepas tunggu laut tenang, tunggu arah yang keluar menyokong trend asal. Selepas trend asal itu, arah yang keluar menyokong trend asal itu keluar, barulah kita follow. Nampak tak anak panah yang saya buat tu? Nampak tak ada candle sell tu? Saya terus masuk tu, close je candle sell tu, entry. Nampak tak? Okey, ada anak panah tu di 16 September. Okey. Nampak tak? Candle tu apabila close saja, dia tidak lepas daripada zone body laut tenang. Yang mana zone body laut tenang ini tetap. Dia ada support dan resistance. Nampak tak? Boleh entry 2 kali tu. Nampak tak? Pada jam berapa tu okay, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak pada jam 8 malam? Okay, 8 malam tu, selepas candle sell yang saya katakan tadi, dia keluar candle kecil saja. Oh, ni dah tunjuk dia buat laut tenang juga rupanya. Okay, dia tak lepas juga ke low body laut tenang zone dia tu. Menunjukkan laut tenang ini berfungsi dengan baik. Oh, jadi isyarat untuk buy tu, tunggu dia close jam 8, jam 9 boleh masuk semula. Begitu. Nampak tak? Kerana arahnya dah keluar pada jam arahnya dah keluar pada jam sebelumnya yang saya tandarai tu. Begitu. 3, 4, 5, 6 petang. 6 petang tu dia keluar arah untuk sambung semula perjalanan trend 2 hari lepas. Okey, nampak tak rakan-rakan yang saya amat muliakan sekalian? Okey, kita sambung di 17 September. Okey, nampak ya, di pagi lagi. Okey, di pagi lagi yang saya nak bawakan pada rakan-rakan tadi. Okey, buat masa Tokyo. Okey, dia dah buat dah laut tenang merata. Kemudian ada arah satu ke atas. Okey, selepas keluar arah tu, sebenarnya dah boleh entry. Okey, kerana kita tahu arah HH1 ialah buy. Tapi mesti ada rakan-rakan yang bertanya, apa arah HH1 ni? Macam mana nak kenal arah HH1 ni? Sabar, saya hanya menyebut dulu istilah supaya rakan-rakan biasa dengan istilah. Okey? Fokusnya pada laut tenang. Apabila dia terjadinya laut tenang dan keluar arahnya yang menyokong arah HH1, maka dia sangat valid. Menyokong. Begitu. Nampak tak? Okey? Dan cuba perhati. Selepas itu market dia buat laut tenang lagi di 17 September tu,
Selepas dia keluar arah tu, dia buat laut tenang lagi. Semuanya mereject. Mereject laut tenang pagi tu. Ni laut tenang asalnya pagi, dia keluar arah, lepas tu arah by, kemudian dia buat laut tenang lagi sekali, laut tenang lagi sekali tu, dia reject pula laut tenang pagi tu. Nampak tak? Dan selepas itu candle terus besar. Besar tu dah jadi risiko lah untuk kita entry. Besar tu jam berapa besar tu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Okey, jam 3 petang tu dia terus besar. Dia jadi risiko untuk kita entry buy. Kenapa? Kerana dia besar. Tetapi dia tidak batal. Dia tidak batal. Sama macam 15 September yang saya nyatakan tadi. Itu risiko. Sama macam 17 September, 3 petang tu. Dia besar tu, saya tak tandakan tanda right tu. Nampak tak? Saya hanya tanda right waktu pagi tu. Sebab dia kecil, comel je keluar. Okey. Yang besar ni dia jadi risiko. Risiko sebab apa? Risiko sebab apa? Dia besar. Begitu. Dia boleh jadi batal sekiranya melawan arah H1. Tapi sekarang ni, dia bila mengikut arah H1, dia besar keluar, okey, daripada zon body laut tenang, yang mana laut tenang ni lama merata tu, nampak tak? Dia lama merata. Kalau kita tanda tu sebenarnya dia ada HSJ dekat sini ni. Dia ada HSJ dot. Begitu. Dia keluar tu sebenarnya dia jadi risiko untuk laut tenang, laut tenang biasa ni lah. Tapi dari segi HSJ dia tidak risiko. Dia follow semula. Okey? Okey, tak apa. Itu kita perlahan-lahan. Okey, perhati lagi. Perhati lagi pada US tu. US 17 September. 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bermula 7 petang tu. 7 malam tu. Nampak tak? Dia buat laut tenang menaik. Nampak tak? Laut tenang menaik 2 candle. Nampak tak? 2 candle saja. Candle yang ketiga itu menjadi arah untuk trend menyambung semula. Okey? Nampak ya? Kan gitu. Kemudian lihat lagi 18 September. 18 September ni, sekiranya laut tenang dia itu sell, kita boleh follow sell. Tapi laut tenang ini arahnya ke buy. Tapi laut tenang ini arahnya ke buy. Maka ia menunjukkan isyarat sambung perjalanan. Sekiranya di 18 September ini arah laut tenang itu sell, market akan bertukar sell. Okey? Boleh faham ya? Saya kata begitu saja. Saya tak mau jelaskan. Kerana kita, beberapa kali saya ulang tadi, kita mahu terarah. Okey, kita masih tahu apabila 18 September di waktu Tokyo itu keluar arah daripada zon body laut tenang itu arahnya buy. Bermakna kefahaman yang ada, dia masih menyambung perjalanan. Begitu. So, selepas itu kita tahulah, ni nak buy lagi. Dan perhati di jam berapa tu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 petang. Okey? 5 petang 18 September. Ada jam 4, jam 5, jam 6. Ada laut tenang juga di market repair. Nampak tak? Dan sebelum tu kita kita tak apa jelas market tu nak merepair sangat. Sebab apa? Lepas laut tenang tu bila dia keluar je arah dia ke atas, jelas ini market repair. Okey.
Tapi itu sekiranya kita tak tahulah. Sekiranya kita tahu dah market ni nak repair sahaja. Sehingga 18 September tu perhati ya, di jam 5, 6, 7 malam tu arah buy tu. Sama juga, sekiranya jam 7 malam ni arah buy tu bertukar jadi sell ya. Okey. Bertukar jadi sell, nampak ya? Market akan tukar perjalanan untuk sell. Nampak tak? Tapi bila ada arahnya ke atas, ia memberi maksud perjalanan akan disambung. Begitu. Nampak Tapi untuk sell tu pun perlu gabungan. Kita perlu faham gabungan. Gabungan ni apa? Gabungan ni contoh kita belajar lah. Kita belajar A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Okey? Jadi macam mana kita nak membaca? Okey? Lepas kita belajar tu. Jadi kita kena gabungkan. Contohnya kita nak eja saya. Okey? Saya. Okey? Saya budak baik. S-A-S-A, Y-A ya. Saya. S dengan A, Y dengan A. Jadilah saya. B-U, bu. D-A-K, dak. B dengan U, D-A-K. Jadilah budak. B-A-Ba, I-K-A. B dengan A, I dengan K. Jadi kita gabungkan. Saya budak baik. Sama. Sama sahaja dengan TBST ini. Kita memandang dari sudut dunia realiti sekarang ini. Begitu. Kita mengkaji, kita meneliti sifat-sifatnya seolahnya sama dengan realiti kehidupan kita di dunia ini yang ada sifat. Kita ambil contoh itu. Kita tak tahu overbound. Okey? Kerana macam mana kita nak nampak overbound? Kita tak tahu oversold. Okey? Macam mana kita nak tahu oversold? Okey? Nampak tak? Supply and demand. Siapa yang supply? Siapa yang demand? Kita tak nampak. Kita tak nampak di dalam ni. Jadi bila kita belajar pun hanya indikator-indikator yang menunjukkan supply and demand. Tapi stay juga indikator tu ada fall signal. Okey, boleh nampak fall signal ni menunjukkan tidak accurate lah. Tidak tepat lah. Begitu. Okey, saya sengaja kita sampai kepada tarikh 18 September. Saya saja langkah ke 22 September kerana saya tak mau sentuh lagi 19 September. Saya terus langkah ke 22 September. Adalah sebabnya. Saya cuma nak menerangkan laut tenang ini sahaja dulu. Jadi 19 September tu nanti dia jadi bercelaru. Senang kata di 19 September tu ada isyarat putar arah. Okey, yang menyebabkan kita tahu dah, market ni nak start sell dah. Jadi di 22 September ni kita dah tahu dah, kita hanya mahu sell. Kita tak mahu buy. Tadi sebelum 19 September kita nak buy je. Di 22 September ni, selepas 19 September ni kita dah start dah. Ni kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Kemudian barulah kita cari isyarat untuk kita entry sell. Begitu. Kita bukannya pada hari itu kita buka chart kita, kita baru nak tengok ini nak buy ke nak sell ni. Ini nak buy ke nak sell ni. Ada signal buy. Okey, buy. Ada signal sell. Sell. Kalau macam tu biasanya kita dipermainkan. Begitu. Kita buy forex sell. Kita sell forex buy. Kita ulang-ulang lagi, kita buy forex sell lagi.
Kita ulang lagi, kita sell forex buy lagi. Boy, forex ni macam tahu je aku buy dengan sell ni. Begitu. Jadi, apabila kita twist sikit, kita dah tahu arah perjalanan market ni. Katakan tadi kita dah tahu dah. Pada 19 September tu start sell. Jadi 22 September ni kita cari isyarat sell. Kita tak mau buy. Kita nak sell. Begitu. Kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Oh, kita nak sell. Okey? Nampak ya? Begitu. Okey. Jadi, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Cuba lihat di 22 September. Seperti mana yang saya perkatakan tadi. Okey? Seperti mana yang saya perkatakan tadi, kita hanya mahu sell. Kita tak mahu buy. Okey? Kita hanya mahu sell, kita tak mahu buy. Perhati. Dari pagi-pagi tu market dah menaik. Okey, kemudian dia merepair satu. Dia menaik lagi. Kita tak mahu buy. Kita tak mahu buy. Kita tetap dengan pendirian. Kita mahu sell. Kerana perubahan itu telah ada. Isyarat besar itu telah ada. Begitu. Kita dah tahu awal memang kita nak sell je ni. Jadi, kita cari isyarat untuk sell lah. Kita tak mahu buy. Perhati 22 September. Dia naik. Dia buat pura-pura nak naik. Kalau orang buy dekat situ, cuba bayangkan. Di 23 September dia turun. 24 September dia turun. 25 September dia turun. Buy kita tu kita tak nak tutup. Tiba-tiba katakan di 26 September naik. Dapat 10 pip tutup. Floatingnya sampai 300 pip. Contohlah kan. Nak TP tu 10 pip. Aduh, sakitnya. Tunggu pula sampai 3-4 hari nak dapatkan take profit 10 pip. Aduh, sakitnya. Jadi kita tak maulah begitu. Kita tak maulah floating negatif sampai 200 pip. Kemudian TP-nya, take profit-nya ada kalanya kosong. Oh, dah kosong. Okey, tutup. Selamat aku daripada negatif 200 pip. Saya sebenarnya bercakap atas pengalaman. Okey, rakan-rakan. Kerana saya dulu begitu. Saya tidak mengata rakan-rakan. Saya sebenarnya mengata diri saya. Saya dulu begitu. Begitu. Okey, nampak Jadi, cuba perhati di 22 September tu. Okey, ada laut tenang. Ada arahnya keluar sikit je. Pukul berapa tu Pukul, pada jam 9 malam. Okey, pada jam 9 malam ada arah laut tenang keluar sikit je. Okey, sikit je keluar. Kemudian jam 10 tu, open candle jam 10 tu kita dah boleh entry. Jangan entry di close jam 10. Entry di open 10 1 minit ataupun 0.01 minit tu kita dah entry dah. Contohlah kan. Nak menunjukkan close je jam 9 malam tu. Book open je jam 10 time entry. Begitu. Ataupun entry satu terus panic order. Tahu. Panic order ke atas. Tak. Ikut mana yang dia kena. Begitu. Okey, nampak Okey. So, nampak tak perjalanan itu? Cuba perhati di 23 September tu pagi tu. Ada laut tenang, arahnya sell. Sebenarnya valid nak ikut tu, tapi dia dah jadi risiko. Jadi bila risiko ni saya tak tanda lah. Mengapa saya katakan risiko? Kerana laut tenang itu dia bukannya laut tenang HHJ yang menyebabkan dia beria sangat, boroi sangat tu. Okey, nampak ada HHJ-nya tu, tetapi dia menjadi benchmark pada seluruh hari 24, 25, 26. Jadi dia bukan pada hari itu. Dia bukan pada hari itu. Jadi ada kalanya
perkara-perkara begini kita perlu alert lah. Cuba perhati, kedudukan Laut Tenang itu berada di H1 low semalamnya. 22 September tu. Nampak tak? Jadi dia risiko untuk kita entry. Kalau pun kita entry dengan keyakinan ada HHJ Laut Tenang tu, nampak je dia berlaku TKU tu boleh close lah. Begitu. Okay, nampak ya? Sebab apa kita entry di HH1 low? Tidak digalakkan lah entry sell di HH1 low dalam keadaan market begini. Market ni dalam pot. Okay, nampak ya? Tapi kalau nak floating macam ni tak apa. Saya sangat, kalau rakan-rakan yang 1% tu, floating begini tak apa. Sebab kita tahu arah HH1 itu masih ada untuk sell. Begitu. Ini sekarang kita tak tahu arah HH1. Tiba-tiba arah HH1 buy, kita buat sell, kita floating. Memang tujuan untuk hold, bahaya tu. Tapi kalau arah HH1 sell, kita sell floating sampai 90p, katakan 50p. Tak ada masalah lagi sebab arah HH1 sell. Begitu. Tapi elakkanlah begitu daripada kita floating 90 pip. Lebih baik kita tunggu di tempat yang teratas yang menyebabkan keluar isyarat untuk sell semula tu. Macam di 23 September tu, cuba perhati ya. Pada akhir US tu, nampak tak Laut Tenang tu, dia buat TKL. Nanti TKL nanti kita belajar Okey, nampak ya. Saya hanya menyebutkan nama sahaja dulu. Okey, dia buat TKL konon-konon market nak pergi ke atas. Lepas tu dia balas balik. Dia break Laut Tenang tu, okey. Dan terus tukar. Nampak tu. Tapi kita dah tahu market ni takkan pergi ke atas. Dia tidak akan pergi ke atas. Begitu. Jadi cuba perhati. Dia keluar tu. Dia keluar sell. Jadi kita masuk entry di jam 5 pagi. Tu nampak tak? Entry satu ataupun terus pending order. Pending order rapat-rapat pun tak apa. Begitu. Kan gitu. Kita nampak dah dia berlaku. Okey? So daripada kita floating daripada bawah tadi nak sampaikan ke atas, lebih baiklah kita tunggu price ni sampai di atas HH1 high, keluar je arah untuk trend Laut Tenang ni, barulah entry. Begitu, lebih selamat. Okey, boleh jelas ya? Okey, jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, okey, cuba lihat lagi 24 September. Saya tidak tandakan, okey? Saya tidak tandakan Laut Tenang itu kerana dia dah berada di HH1 low, kategori risiko. Kategori risiko ni sebenarnya tak ada masalah nak masuk. Kerana risiko di arah mengikut arah HH1 dia akan ikut juga sebenarnya. Rakan-rakan perlu faham itu. Kategori valid dia akan terus pergi je biasanya. Okey. Kategori risiko kita akan floating dulu. Ataupun dia akan pergi satu candle besar, kita menganggarkan dia nak pergi lagi. Tidak macam ni, macam 24 September. Lepas kita entry, dia terus keluar candle besar. Okey, lepas tu dia pun naik semula ke atas, naik. Tapi naik tu pun kita tahu, naik itu naik merepair. Begitu. Naik itu sekadar merepair. Tetap market ini akan sell. Sehingga isyarat-isyarat tukar perjalanan yang besar tu terjadi, barulah kita masuk buy semula. Begitu. Jadi saya cerita ni tentang Laut Tenang. Nampak tak bila saya kaitkan tadi, dengan kedudukan dia, bentuk Laut Tenang. Nampak masanya dia duduk di repair market. Okey, saya nak jelaskan lagi. Ada kalanya bila duduk di dalam pot. Tadi tu yang di repair market tadi tu market di luar pot.
Market dalam port ni biasanya istilah meripik itu saya letakkan pada dia berada di H1 low ataupun H1 high. Okey, nanti saya ajarkan nanti perlahan-lahan lah bagaimana cara menanda H1 dalam port, sama ada di dalam port ataupun di luar port. Perlahan-lahan. Sambil-sambil tu kita dah sebut dah istilah daripada sekarang supaya rakan-rakan tidak terkejut dengan istilah. Tidak terkejut dengannya apa sebutan. Oh, apa ni? Oh, ini apa? Ini apa? Jadi daripada sekarang saya dah perlahan-lahan menyebut. Okey, nampak Okey, so perhati perhati di 25 September dekat dengan 25 September dalam screenshot tu, nampak tak? Oh, dia naik daripada semalam tu 24, dia naik. Oh, ada kalau saya dulu-dulu ni saya dah buy dah ni. Kalau saya dulu-dulu ni sebelum TBS ni saya dah buy dah ni. Oh, naik dah ni. Oh, kita tak tahu rupanya dia naik ni hanya sekadar merepair. Kira volume repair tu sama tu. Berulang-ulang. Tengok dari segi tukar arahnya pun sama. Tidak ada isyarat tukar arah. Jadi, yang kita tunggu sekarang ni, untuk mudah, laut tenang lah. Nampak tak laut tenang tu? Okey, dia tukar pada jam 25 September tu, pada jam 8 pagi tu, dia tukar ke sel satu. Okay, kemudian dia buat laut tenang. Okey. Dia sebenarnya tukar ke sel satu tu yang jam 8 pagi tu dia ada trik kefahamannya. Tapi saya tak nak cerita, saya saja letakkan. Okey, saya saja letakkan dia tukar je kat situ, okey. Ada nama trik kefahamannya. Okey, so pada jam 8, 9 dan 10, okey. 9 dan 10 pagi, nampak tak? Dia merata. Lepas dia tukar jam 8 tu, 8 pagi dia 25 September, dia merata. Kemudian 11 pagi dia keluar arah untuk trend. Nampak tak? Jadi jam 12 tengah hari tu jam 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 tu kita bolehlah entry. Kalau saya dekat situ, saya mulakan dengan pending order terus sampai ke atas. Sell, ikutlah yang mana kena. Jadi bila macam tu kita nak, bila dah kena semua tu, kita yang mana yang tak kena tu kita padam lah. Kita delete pending order kita tu. Jadi keseluruhannya kita nampak macam kita entry di pucuk-pucuk. Begitu. Mudah je nak nampak entry di pucuk-pucuk ni. Begitu. So lebih kurang begitu. Okay, so perhati lagi. Dia terus turun menyokong arah HH1. Siap exit port lagi di 25 September. So nak sambung lagi ke ni? Kalau nak sambung, kita sambunglah sikit lagi dalam 15 minit. Tapi kita rehatlah dulu 5 minit je. 5 minit kita rehat. Mudah-mudahan mudah dapatnya tu. Mudah dapat. 5 minit kita rehat. Okey. Baiklah, kita sambung sikit lagi banyak sebenarnya kita bila nak membahaskan tentang laut tenang yang valid ni sebenarnya banyak. Dan banyak ni yang saya tunjukkan ini pun tidak mencukupi untuk minda kita. Sebelum tu saya nak jelaskan lagi sekali lah kepada rakan-rakan yang baru laut tenang ni apa. Ada lagi yang masih tak jelas. Contohlah ada lagi yang masih tak jelas. Okey, baik, beginilah rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Beginilah. Laut tenang ini ialah nama. Seperti nama saya Mukram bin Siddiq. Okey.
Seperti nama Abang Z, Zainuddin. Seperti nama adik Din. Okay? Adik Din tu namanya Jamuddin. Okay? Seperti nama Abang Ros, namanya Rozaimi. Saya ni tetap manusia. Okay? Saya ni tetap manusia. Kita kenal dari segi nama. Kenapa nama? Kerana muka kita itu bentuk rupa paras kita ni berbeza-beza. Okey, bila lihat saja bentuk rupa paras saya berulang kali, okey, nampak orang akan kenal saya ni tetap Mukram bin Siddiq. Okey, nampak ya? Sama macam Laut Tenang ini. Laut Tenang ini dari segi bentuknya, nampak tak? Dia bukan satu candle. Okey, dia sekurang-kurangnya 2 candle. Okey, Laut Tenang ini. Laut Tenang ini mestilah sekurang-kurangnya 2 candle yang kecil-kecil. Okey. Bila kita namakan Laut Tenang ini, asasnya pada Laut Tenang merata itu dengan sifat candle tu, okey, yang merata tu minimum 2 candle merata. Nampak tak? Biasanya merata ni dia berlainan warna lah. Boleh faham ya? Bila kata minimum, dia boleh jadi 3, 4, 5, 6 pun boleh. Maksudnya 3, 4, 5, 6 candle. Ataupun 7, 8, 9, 10 candle. Ataupun 20, 30 candle. Merata. Berlainan warna satu tempat je merata, lurus je. Itu ialah sifat bentuk market yang mana kita namakan dia. Adik dia namakan dia Laut Tenang. Sekiranya dulu adik dia namakan bentuk market ni contohnya penguin lah contohnya. Sampai sekarang kita akan kenal bentuk market ni nama dia penguin. Contoh dia pada nama. Nama yang diberi oleh adik Din. Nampak tak? Katakan dulu adik Din namakan dia penguin. Oh, kita pun kenal. Oh, ini bentuk penguin. Okey, lepas tu ada arah turun ke bawah. Oh, ini penguin, ni penguin, ni penguin. Begitu. Jadi, ia pada nama. Yang mana bila kata pada nama itu, bentuknya ini sentiasa, kalau daripada 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, dia ulang bentuk yang sama ini, kita kenal kehadirannya ialah Laut Tenang. Oh, kita kenal kehadirannya ialah penguin. Contoh. Contohlah dulu adik dia namakan dia penguin. Kita akan kenal dia penguin lah sekarang. Tapi dulu adik dia namakan dia Laut Tenang. Jadi bentuk market merata ini ialah bentuk market Laut Tenang. Jadi pada rakan-rakan yang bertanya tu, inilah bendanya. Kita perlu kenal dari gabungan 1 candle, 2 candle, 3 candle menyebabkan ia jadi bentuk market. Begitu. Baik. Cuba perhati market 26 September. Okey? 26 September ni nampak tak market tu dia menaik ke atas. Okey, pagi tu. Di waktu Tokyo tu. Dia naik ke atas. Kita juga tahu market ini tidak akan ubah arah. Dia tidak akan ubah arah H1. Sekiranya dia ubah arah H1, market selepasnya di 29, di 30, di 1 Oktober akan terus buy. Tapi market di 29, 30, 1 Oktober ni masih lagi sell. Nampak tak? Kerana apa? Kerana ada isyarat lain. Itu kita akan belajarkan kemudian. Okey, jadi apabila market di 26 September ni dia naik semula ke atas. Ini sebenarnya
peluang kepada kita. Menunggu isyarat untuk sell. Mengapa sell? Sebab dari awal lagi kita dah tahu market ni memang sell. Begitu. Selagi tidak ada isyarat menukar arah H1, market ini akan tetap sell. Begitu. Cuba perhati di 26 September pada jam berapa tu, okey? Pada jam sekejap okey, pada jam 5 dan 6 petang. Nampak? 5 dan 6 petang. Keluar laut tenang. Pada masa tu kita tak berapa jelas lagi. Mungkin dia nak keluar 3 candle laut tenang. Mungkin dia nak keluar 4 candle laut tenang. Mungkin dia nak keluar 5 candle laut tenang. Jumlah candle yang menjadi laut tenang. Tapi pada jam 7 betul pada jam 7 tu dia keluar arah sell. Jadi kita dah jelas, laut tenang hanya ada 2 sahaja laut tenang. Bila dia dah keluar daripada zon body laut tenang, itu bermakna dia dah membuat isyarat awal untuk sambung perjalanan sell semula. Nampak tak? Jadi apabila close saja candle arah untuk trend itu, kita pun standby untuk open position. Anak panah ke bawah tu open ke position pada jam seterusnya. Okey, nampak ya? Itu saya tak cerita di mana nak close lagi. Saya cerita hanya untuk fokus laut tenang. Dan saya jelaskan ini bukan untuk trade lagi. Saya nak jelaskan yang mana value. Laut tenang value. Okey, nampak ya? Okey, perhati 29 September, hari Isnin. Okey, ada orang takut nak trade hari Isnin. Okey, dengan alasan hari Isnin ni market tak berapa di tempat-tempat counter-counter utama dunia tak aktif lagi. Dalam baby pitch pun ada menerangkan begitu. Tetapi apabila kita faham arah H1, apabila kita faham market kedudukannya dalam port di H1 high ataupun di H1 low, ini ialah tempat untuk kita tunggu. Nampak tak market semalam tu di 26 September tu high dia tu. High dia tu dia dah menandakan port. Market ni sebenarnya berada dalam port. Saya tak nak tandakan lagi dalam port. Okey? Okey. Jadi di 29 September tu dia buy tu dia mencari hanya sampai H1 high semalamnya di 26 September. Nampak tak? Kemudian nampak tak dia melemah selepas candle besar tu, dia berubah kepada mengecil. Sama juga. Kita nak cari point untuk sell kerana kita dah tahu kita mahu sell. Jadi kita cari laut tenang yang mempunyai arah trend untuk sell. Untuk menyambung perjalanan H1. Nampak tak pagi tu di 29 September tu ada juga laut tenang. Tapi kenapa bila ada arah market tu kita tak follow? Pada saya, dia sangat berisiko untuk follow yang berlawanan dengan arah H1. Sebab itu saya tidak tandakan. Saya tandakan sekarang ni laut tenang tu dengan kotak, dengan zone body tu warna hijau. Hijau melambangkan boleh jalan. Hijau melambangkan valid. Hijau melambangkan sangat accurate. Okey, nampak Nanti bila kita masuk bab risiko ataupun batal, saya akan tukarlah warna kotak laut tenang tu. Warna merah ke, warna kuning ke, ikut warna lampu isyarat. Supaya mudah rakan-rakan mengkategori di dalam minda itu sahaja. Begitu. Baik. Cuba perhati dia keluar arah sell. Lepas tu
Ni 29 September hari Isnin ni. Selepas tu kita boleh entry lah. Nampak tak? Kita boleh entry. Selagi mana? Selagi tidak ada candle break semula untuk jadi arah buy pula. Jadi tidak sesuai lah untuk kita hold position tu. Begitu. Tapi kalau kita nak hold pun tak ada masalah sebab arahnya sell. Okey, nampak ya? Okey, baik. Perhati lagi di Tokyo 30 September. Okey, nampak tak? Okey. Ada seawal dari akhir US 29 September dia buat laut tenang membawa ke Tokyo 30 September. Okey, nampak tak? Kecil je laut tenang, comel-comel. Begitu. Comel-comel. Okey. Saya ni sebenarnya menandakan laut tenang yang utama saja di high-high, di low-low, di market-market repair, begitu. Nampak tak? Okey. So, nampak tak? Selepas itu market dia turun bawah, dia reject laut tenang tak lepas. Dia terus ke bawah. Nampak ya? Sehinggalah pada 30 September. Betul-betul di waktu London tu. Ada satu tujahan yang besar, sell kuat. Di sini kita perlu hati-hati dah. Di sini 30 September kita perlu hati-hati dengan arah laut tenang sell. Pada 30 September. Dia ada benchmark dia ni. Dia ada benchmark dia. Untuk setara mana kita buy, setara mana kita sell. Begitu. Tapi tak apalah. Itu kita cerita lain lah. Masa pun tidak mengizinkan. Begitu. Dan perhati di 1 Oktober. Okey. Sebenarnya semalamnya di 30 September tu kita dah perlu hati-hati pada arah arah laut tenang buy. Sebab apa semalam tu dia dah ada isyarat. Di 30 September tu dia telah ada isyarat market nak putar arah H1 ke buy. Okey. Jadi 1 Oktober tu, okey, cuba perhati mengapa saya kata valid untuk kita masuk sell dekat situ. Okey, cuba perhati ya. Kerana yang mengeluarkan yang saya tanda tu itu ialah laut tenang biasa. Tapi dia ada satu lagi kategori di situ juga. Dia jadi laut tenang HSJ. Dia jadi market HSJ ni biasanya kalau market HSJ ni laut tenang dia follow untuk buy, maka market ni akan jadi buy lah. Tapi market ni HSJ ni dia tidak menyokong untuk buy. Jadi trend bersambung lagi menjadi sell. Valid untuk kita follow semula. Tambah-tambah lagi disokong. Nampak tak? Di London tu, waktu London tu disokong lagi dengan trade kefahaman yang menyokong untuk sell. Dia bukan sekadar laut tenang saja. Dia perlu ada sokongan yang lain. Begitu. Jadi saya fikir nanti kita sambung lah. Tadi mula area pukul 10 ni dah pukul 12. 2 jam ni saya perlu straight pada masa bagi memudahkan rakan-rakan untuk compile audio. Untuk compile audio ni memudahkan diletakkan di mana-mana. Sekiranya kalau saya panjang sangat, di size dia jadi besar rakan-rakan. Nanti kita sambung lah. Kerana ada lagi part yang saya nak sambung ni. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Kan gitu. Saya ingat nak sambung sampai market hari Jumaat. Rupanya sampai 1 Oktober je.
Okey, jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya amat bersemangat untuk menerangkan kepada rakan-rakan, insya-Allah semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kami tidak mengharapkan apa-apa bayaran. Tak mahulah bayaran-bayaran. Semoga apa yang diberikan ini pun sudah memadai untuk bayaran di akhirat nanti. InsyaAllah. Begitulah. Begitulah. InsyaAllah. Jadi hari pun dah 12 malam. 12:05. So, apa-apa yang terkurang, apa-apa yang terlebih sangat, apa-apa yang menyebabkan statement, percakapan saya ini menyinggung rakan-rakan, saya mohon maaf. Maaf. Rakan-rakan yang mendengar celoteh muzakarah saya ini, sekiranya dengar daripada suara ini, saya ni bukanlah orang yang tegas sangat. Saya suka tidak stres. Saya suka belajar dalam keadaan selesa. Saya suka belajar dalam keadaan ada lawak jenaka. Begitu. Jadi bila saya yang mengajar, saya juga perlu applykan dengan cara yang begitu. Dengan cara tidak stres, supaya rakan-rakan pula tidak stres. Tidak tertekan. Tidak apa-apalah. Okey, baik. Jadi apa-apa yang kurang, apa-apa yang lebih sangat tu, apa-apa yang menyinggung tu, saya mohonlah maaf. Maaf dari hujung kepala, hujung rambut sehingga hujung kaki. Dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam go to impossible.